Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Mari kita buka dulu majlis kita, perkongsian kita santai duha pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan majlis, perkongsian kita pagi ini kan, saya nak sapa sikit, mungkin dah ada para penonton, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat kita dah join FB Live kita hari ini. Ada yang dah masuk ke? Boleh komen, diorang komen kan. Kita nak tengok dulu sama ada mic saya okey ke tak kan. Suara saya clear, ada masalah isu teknikal dan sebagainya, line. Kita tengok dulu di ruangan komen kalau ada. Waalaikumsalam. Nur Hinduan ya. Okey, kita tengok dulu. Terima kasih saya ucapkan kan kepada semua para penonton, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang bersama kita FB Live untuk hari ini, siri kedua Santai Duha kita. Saya ucapkan jutaan terima kasih bersama kami. Hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu waktu pagi pula. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat bersama kami, jadi kami ucapkan jutaan terima kasih. Okey, dah ada. Clear, okey. Tapawiku cantik. Waalaikumsalam. Suara clear. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah kurnianya dapat kita bertemu sekali lagi dalam siri 2 Santai Duha perkongsian kita. Perkongsian kali ini juga kami membawa berkaitan kekeluargaan kan. Ingat tak siri pertama, pertemuan kita, perkongsian kita sebelum ini, Santai Duha siri 1, kami membawa topik berkaitan mencipta keluarga bahagia. Kali ini perkongsian kami, saya lagi sangat seronok kerana kali ini rentetan kita selepas kita nak bina keluarga bahagia kita macam mana. Hari ini kita berkongsi tentang mendekati jiwa anak kecil dan remaja. Ini berkaitlah dengan siri pertama yang sebelum ini. Para penonton, sahabat-sahabat saya sekalian, saya selaku moderator sekali lagi untuk hari ini, Nurzata Hanani binti Sarani, sangat seronok bila kita bercakap lagi tentang ini dan saya sangat besar hati mengelola, membawa lagi Santai Duha untuk kali kedua ini dengan tajuk kita mendekati jiwa anak kecil dan remaja. Saya kira ini topik yang sangat menarik kan. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang ada dalam bersama kita FB Live ini, kebanyakan mungkin ada anak kan. Ada anak kan, anak meningkat dewasa, kanak-kanak, remaja dan sebagainya. Dan jangan lupa juga kita pernah lalui zaman ini. Kita pernah lalui zaman kita kanak-kanak, kita pernah lalui zaman kita membesar, remaja, meningkat dewasa dan sebagainya. Kita pernah berada di situ. Jatuh bangun kita kan, kalau kita recap balik, kita ingat semula mandi sungai kita, jatuh basikal kita kan, zaman-zaman kita kecil dulu, zaman kanak-kanak. Jadi hari ini, sekarang ini adalah zaman generasi mereka, generasi kanak-kanak pula sekarang ni kan. Jadi macam mana cara kita mendekati jiwa mereka? Adakah sama dengan cara kita dibesarkan ataupun berbeza? Itu yang kami akan kongsikan pada hari ini, perbincangan kita. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sahabat-sahabat saya di FB Live, bila kita cakap pasal kanak-kanak, remaja, anak kecil dan sebagainya kan, kanak-kanak ini merujuk kepada umur usia 12 tahun ke bawah. 12 tahun ke bawah kanak-kanak, remaja awal 12 tahun hingga 16 hingga 18 tahun. Kemudian kita ada remaja akhir 16 hingga 25. Maknanya kata ini usia remaja lah, 12 hingga 20 tahun, 25 tahun. Remaja ini satu proses, satu fasa daripada kanak-kanak kepada dewasa. Ini perantaraan dia pada zaman ini. Adakah sama kan cara didikan kita mendekati kanak-kanak yang masih kecil dengan remaja, adakah sama, adakah berbeza? Sangat menarik. Kami akan kupas, kami akan kongsikan pada hari ini. Okay. Bila kita cakap pasal angka tadi kan, kanak-kanak, remaja kan, usia tersebut
tak apalah tuan-tuan puan-puan sekalian, itu angka sajalah kan. Pada hari ini kita fokus kepada cara ataupun pendekatan kita sebagai ibu bapa. Nak mendekati macam mana cara nak komunikasi ataupun cara nak adapt lah orang kata dengan kanak-kanak pada usia ini, generasi mereka kan. So bila kita cakap juga pasal zaman kanak-kanak, zaman remaja, ini satu zaman, satu fasa yang kita tak dapat nak ulang balik. Satu zaman yang kita dah lalui sebelum ni. Kita tak dapat nak ulang balik keadaan di zaman kita kecil lah. Saya tengok sekejap diorang komen. Ustaz Wan Adlan dah ada, alhamdulillah. Rasa masih remaja lagi, alhamdulillah Ustaz. Okay. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat saya di FB hari ini, kami datangkan speaker special istimewa pada hari ini yang akan berkongsi tentang tajuk kita kan. Seseorang yang boleh dikatakan sangat dekat, sangat rapat dengan kanak-kanak dan juga remaja. Saya perkenalkan speaker kita pada hari ini, Puan Dewi Rohmah Yunir, berasal dari Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Dewi, Puan Dewi ni boleh kita anggap sahabat saya lah, kawan saya kan, kawan seperjuangan. Kami biasa panggil Kak Dewi. Kak Dewi kan. Alhamdulillah. Sihat Kak Dewi ya? Alhamdulillah. Nani Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah Kak. Okey, saya perkenalkan kami biasa panggil Kak Dewi, berasal dari Bandung, lulusan ijazah sarjana muda Universiti Pendidikan Indonesia, Fakulti Pendidikan. Dan kini Kak Dewi sambung belajar, sambung pengajian di dalam sarjana kaunseling, pengkhususan kaunseling keluarga di Universiti Sains Islam Malaysia. Kat situlah kami berkenal, kami berjumpa dan kami belajar sama-sama berkaitan kekeluargaan ini kan bersama Kak Dewi. Okay. Selain itu, Kak Dewi juga merupakan seorang kaunselor pelatih di bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kan? Bukan setakat itu sahaja, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat di FB sekalian, Kak Dewi ini juga pada masa yang sama bekerja sebagai curriculum advisor di Prime Smart School Bandung. Kan Kak Dewi kan? Bersama suaminya menjadi pemilik kepada sekolah ini. Itu yang saya maksudkan. Saya katakan tadi, Kak Dewi ni sangat dekat dengan kanak-kanak, dengan pelajar-pelajarnya kan, berhadapan dengan ibu-ibu yang pada masa sama mendidik juga kanak-kanak remaja kan. So hari ini kita kupas tentang tajuk ini, tentang perkongsian ini. Okay. So Kak Dewi okey bersedia untuk kita lanjutkan lagi perbincangan kita? Boleh. InsyaAllah. Okay. Ya. InsyaAllah. Okay. Ada kita tengok dulu orang komen. Okay. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian di FB, tanpa melengahkan masa, saya serahkanlah kepada Kak Dewi untuk perkongsian kita pada pagi ini. Silakan Kak Dewi. Okey, baik. Terima kasih Nani. Masya Allah. Nani ni sahabat dekat rapat kawan rapat saya dekat Yusim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Nani dan atas jemputannya pada saya pada pagi hari ini. Kita berbincang santai ya Nani ya, berbincang santai. Santai duha kan? Santai duha. Betul. Okay. Saya sangat-sangat teruja bila tema yang dibawakan adalah tajuk remaja dan kanak-kanak. Memang dunia ini adalah dunia yang paling dekat dengan saya, terutamanya dalam mungkin 10 ke 15 tahun terakhir ni lah, sebab saya memang ada sekolah dekat Bandung kan, dan saya pun ada dua anak yang telah membesar menjadi remaja ya. Jadi pengalaman membesarkan anak remaja ni masih terbayang di pelupuk mata Nani. Macam mana bayi baby tu yang comel tu sekejap je jadi baby kan. Lepas tu betul-betul jadi kanak-kanak, dan sekarang jadi remaja pula kan, jadi teenager pula. Okay.
Saya dahulukan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa semua di FB Live. Bila bahasa yang saya gunakan ni bukan bahasa Melayu yang proper lah. Tak macam ni kan. Okay. Saya masih lagi belajar banyak untuk boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Saya minta maaf kalau campur-campur sikit. Nani boleh faham ke? Boleh Kak. Saya setakat ni saya okey lagi, saya faham. Mungkin kalau ada yang keliru, ayat yang keliru untuk kita sampaikan nanti, mungkin kita tengok kita bantulah, insya-Allah. Betul. Harapnya tak ada tak ada ayat yang salah ya yang saya sampaikan. Anggap sajalah kita sekarang ni tengok cerita Indonesia. Betul. Sinetron Kak ya. Sinetron Indonesia lah ya. Okey, kita campur-campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ya. Okey. Bila kita cakap pasal kanak-kanak dengan remaja, dah berapa orang yang datang dengan dalam FB Live ni Nani? Cuba saya tanya ya. Kalau saya bagi pilihan. Nak pilih jaga anak-anak ke, kanak-kanak ke, atau nak pilih remaja? Mana yang lagi kita prefer? Mana yang akan kita pilih? Okay, kalau saya Kak, mungkin saya akan pilih jaga baby. Yang kecil, yang comel-comel, senang kita jaga Kak. Betul. Kan? Senang je, senang kan. Okay. Yang lain ada dalam kolom komen yang ada kan kita tengok ruangan komen baby katanya kan. Siapa lagi geng Nani ni? Geng yang pilih baby ni ada lagi ke? Ada yang pilih remaja? Mungkin ada yang bersama saya, para penonton, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, yang sama dengan saya nak jaga baby ataupun berbeza, ada yang nak jaga remaja, kanak-kanak atasan ni. Okay, macam Nani pun saya pun samalah. Maksudnya kalau boleh memilih, kalau kita boleh memilih, memang jaga baby ni lagi senang kan. Maksudnya tak ada cabaran yang besar lah kiranya kan. Padahal baby ni sekejap je kan. Kita nak pilih baby pun 3-4 tahun pun dia dah jadi kanak-kanak kan. Kita nak pilih senang jaga kanak-kanak 2-3 tahun lagi dia dah jadi teenager juga kan. So sebetulnya tak ada pilihan untuk kita orang tua ya. Sebagai parent kita tak ada pilihan nak pilih baby saja. Dia tak akan selamanya jadi baby kan. Senang jaga kanak-kanak, kanak-kanak pun akan membesar juga. Senang jaga remaja pun akan besar juga kan. Susahlah nak besarkan remaja ni contoh kan. Padahal tak lama pun sebetulnya kita kena struggle untuk membesarkan remaja ni. Bila 2-3 tahun dah jadi dewasa pula kan remaja tu. So bagi kita para parent sebetulnya kena ready lah, kita kena readykan diri, tak kira tahapan mana anak kita sekarang ni berada, nak kanak-kanak ke, masih baby lagi ke, atau teenager ke, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang dah memiliki anak yang dah dewasa kan. Tak kira apapun fasa atau stage usia anak kita sekarang ni berada, yang kena kita pastikan adalah macam mana kita boleh tahu ilmu untuk menghandle, untuk how to handle anak-anak kita kan pada tahapan usia tersebut kan. Itu yang akan kita kongsikan sekarang kan. Saya akan cuba kongsikan di sini adalah apa sebetulnya yang kena kita siapkan supaya kanak-kanak yang membesar, yang kita besarkan ni nanti akan menjadi remaja yang okey. Akan menjadi remaja yang tak tengking-tengking, tak bergaduh, ikut cakap ibu bapa. Macam mana kita boleh membesarkan remaja dengan sebegitu baik? Satu hal yang kena kita ingat bahawa bagaimana cara kita membesarkan kanak-kanak, bagaimana kita memberikan pemenuhan keperluan kepada kanak-kanak di masa kanak-kanak, itu akan berpengaruh, itu akan berkesan, itu akan memberikan kesan kepada cara remaja itu bertindak nanti kan. Begitupun sebaliknya, macam mana kita bertindak kepada anak remaja, itu akan memberikan kesan kepada kehidupan kanak-kanak semasa dewasa nanti. So kalau kita nak remaja kita nanti baik,
Jawapannya adalah kita jaga sebaik-baiknya penjagaan kita, pemenuhan kebutuhan kita, keperluan kepada anak-anak ni di masa kanak-kanak. Keperluannya tu kena dipenuhi ya. Saya akan kongsikan ni tips lah kiranya yang saya gabungkan dari beberapa teori, saya baca-baca beberapa buku kan ya, untuk tuan dan puan boleh senang. Ada lima keperluan yang kena dipenuhi di masa kanak-kanak ya. Yang pertama adalah fizikal. Kalau nak tanya apa keperluan baby, apa keperluan anak-anak, yang paling senang ingat tu mesti makan, minum kan, pakaian. Itu yang senang nak nampak lah kan. Itu yang boleh nampak, boleh senang, dan memang itu yang paling senang kita penuhi. Janji ada duit, janji ada ada duit untuk beli, ada duit gaji untuk penuhi, dan kita boleh penuhi kebutuhan makan dan minum anak kita kan. Dan kebutuhan fizikal ini juga adalah kebutuhan yang boleh kita kawal, boleh kita tahu. Bila kurang makan, anak akan nampak kurus kan. Bila kurang minum, baby akan menangis. Senang kita nak nak kenal pasti sama ada kebutuhan fizikal yang kita bagi ni dah cukup ke belum. Saya rasa tuan puan di sini dan Nani dan kawan-kawan rekan-rekan di sini juga dah faham dah macam mana nak penuhi kebutuhan fizikal kepada anak-anak kita kan. Senang je. Boleh nampak kan, kita boleh nampak. Tetapi keperluan yang kedua ni yang agak sulit ya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi selepas fizikal, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Macam mana kita nak pastikan kasih sayang yang kita bagi ni cukup ke tak untuk anak kita kan? Anak kita ni membesar dengan cukup kasih sayang tu cirinya macam mana? Ini tak boleh nampak kan? Sebab bukan sesuatu yang boleh kita ukur kan kasih sayang tu kan. Cuba saya tanya, berapa kali dalam sehari kita atau tuan puan peluk anak? Berapa minit dalam satu hari tuan dengan puan cium kening anak? Mostly kalau baby lagi banyak kan, tapi bila dah membesar sikit dah tak pernah dah kan. Cium tangan je mungkin yang akan tersisa nanti kan, bila nak pergi cium tangan dah bye bye macam tu kan. Tapi peluk yang betul-betul hug, contoh macam tu ya, berapa kali dalam satu hari, dan berapa minit kalau dalam satu pelukan tu kan, 1 minit ke atau just 1 saat ke, just untuk formality nak pergi macam tu kan. Atau kita memang luangkan masa yang banyak untuk memberikan sentuhan fizikal kepada anak-anak kita ya. Sentuhan fizikal ni lah yang dimaksud dengan kasih sayang ya. Ini susah sikit kita nak kira. Jadi kita kena pastikan berapa masa yang kita luangkan untuk memberikan sentuhan fizikal kepada anak-anak kita. Dan sebetulnya sentuhan fizikal ini kena kita puaskan atau kita kena bagi sebanyak mungkin yang boleh kita bagi kepada kanak-kanak sebelum dia jadi teenager kan. Sebab apa? Sebab bila dah teenager dah kurang dah, nak cium pun dia dah lari dah kan, atau kita nak peluk pun dia dah tak nak dah malu dah, ada kawan macam tu kan. So memang seiring masa itu akan berkurangan kan. Jadi kita kena puaskan, kita kena penuhi kebutuhan fizikal touch, sentuhan fizikal kepada anak-anak kita selagi dia kecil ya, selagi dia kanak-kanak macam tu. Itu yang kedua. So tadi kebutuhan satu fizikal, yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga, keperluan yang kanak-kanak perlukan semasa dia membesar adalah role model. Role model tu contoh yang baik. Kalau orang putih kata kan, monkey see monkey. Anak-anak ni memang dia bukanlah kadang-kadang dia monkey kan, cuman maksudnya macam monkey lah. Dia akan buat sesuatu yang dia nampak. Kalau dia tak nampak, memang dia tak faham nak buat macam mana kan. Dia akan menjadikan kebiasaan kalau dia boleh nampak kan. Contoh bergaduh.
Dari mana agaknya dia boleh belajar bergaduh? Kalau bukan dia pernah nampak dulu kan menengking. Dari mana dia boleh menengking kalau dia tak nampak dulu ada orang yang pernah menengking kan? Terlebih kalau yang bergaduhnya itu adalah ibu dan ayah dia lah kan dekat rumah kan. So apa yang kita contohkan kepada anak-anak itu yang akan anak-anak kita bawa kepada perjalanan hidup mereka ya. Kalau kita bagi contoh atau role model yang baik, tentu yang akan dibawa oleh anak-anak itu adalah contoh-contoh yang baik ya, perbuatan-perbuatan yang baik. Begitu pula sebaliknya, kalau yang kita contohkan adalah perbuatan yang tidak baik, itu pula yang akan mereka praktikkan dalam kehidupan seterusnya ya, contoh-contoh yang negatif. So kita kena aware terhadap apa kesan perilaku yang kita tunjukkan kepada anak-anak ya. Bila contoh yang baik memang akan baik ya, kesannya boleh nampak nanti di kemudian hari kan. Anak yang banyak diberikan contoh yang baik memang akan tumbuh dengan menjalankan kehidupannya nanti menjadi seorang yang baiklah semacam mana kita mencontohkan pada masa kanak-kanak dia ya. Okey, itu yang ketiga. So tadi apa? Fisikal. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga adalah role model atau contoh ya. Yang keempat yang diperlukan kanak-kanak semasa membesar adalah peraturan. Kalau tuan-puan nak mengajarkan benda-benda baik yang penuh aturan, yang penuh disiplin, inilah masanya. Masa kanak-kanak inilah masanya. Bawah 13 tahun tu, tadi yang Nani katakan ya, bahawa kanak-kanak tu di bawah 13 tahun. Ada juga yang mengatakan di bawah 11 tahun. Remaja tu ada yang mengatakan mulai 13 tahun sampai 18 tahun ya. Ada yang mengatakan remaja akhir sampai 20 tahun. Mana-manalah ikut angka, itu angka je kan. Tetapi poinnya adalah semakin cepat kita ajarkan aturan-aturan do and don'ts dalam rumah kita kepada anak kita, semakin awal anak tu akan semakin menyerap itu sebagai satu kebiasaan. Contoh kebiasaan baik yang nak kita biasakan secara berterusan kepada anak, contoh berus gigi, atau solat tepat waktu. Ada je dengar je azan terus ambil wudu. Kebiasaan-kebiasaan baik macam tu, lagi awal kita ajarkan kepada anak kita, lagi senang dia akan jadikan itu sebagai pembiasaan ya. Dia akan menjadi sebagai habit. Dia tak sedar dah dia lakukan tu sebagai satu kebiasaan baik ya. Tak ada paksaan untuk dia, dah ada ada dorongan internal daripada diri dia untuk melakukan sesuatu yang baik itu sebagai satu habit ya. Jadi bila peraturan tu kita terapkan dari awal lagi semasa kanak-kanak kita membesar, itu akan memberikan kesan kepada anak kita lebih berdisiplin lagi ya, lebih berdisiplin dalam pengurusan masa, dalam rutin harian kan, dalam kegiatan rutin harian macam tadi yang saya contohkan ya, berus gigi, solat tepat waktu, tidur malam tak lambat, tak lewat kan, pukul 10 dah masuk bilik dah tidur kan macam tu. Lepas tu jaga pemakanan yang sihat. Dari mana kita boleh membiasakan tu? Dari sejak kanak-kanak ya. So itu yang keempat lah, peraturannya. Kita akan biasakan peraturan-peraturan yang baik pada masa kanak-kanak tu dimulai seawal mungkin kan. And then yang terakhir yang diperlukan kanak-kanak semasa pembesaran adalah masa. Ini yang paling mahal ya, yang sangat mahal kita berikan. Kadang-kadang kita terlupa, kita dah bagi makan, kita dah bagi minum, komunikasi pun baik, hug pun tak kurang kan, selalu tanya kebutuhan anak-anak apa kan, keperluan apa, you nak belikan apa, you nak perlu apa, selalu kita tanya, penuhi semua keempat kebutuhan tu, tapi kita lupa kalau kita tidak meluangkan masa yang cukup untuk anak-anak. Masa untuk apa? Masa untuk bermain kan. 7 tahun, terutamanya 7 tahun ke bawah, saya selalu mengencourage kepada parent di manapun untuk selalu memberikan kesempatan bermain yang sebanyak-banyaknya kepada kanak-kanak di bawah
7 tahun kan. Sebab itu masanya mereka bermain ya. Jangan dulu bagi bebanan kepada mereka, bebanan-bebanan pelajaran-pelajaran sekolah. No, jangan dulu ya. Puaskan dulu mereka untuk bermain. Luangkan masa kita untuk bermain ya. Meluangkan masa untuk bermain bukan bagi mainan. Ini yang selalunya orang tua atau kita tu salah sangka ya. Ingat bila kita dah belikan mainan tu dah cukup. Sebetulnya bukan belikan mainan tapi adalah main bersama dengan mereka. Kalau anak kita suka tengok movie contoh kan, ada movie apa ya untuk anak-anak tu, Ejen Ali contohlah, atau Upin Ipin, itu kegemaran anak saya lah dulu kan. Duduklah sama-sama dengan mereka, tengok movie sama-sama kan. Walaupun nampak bodoh lah kita tengok Ejen Ali kan, cerita pun macam, tapi kita kena ikut. Kita berbau dengan mereka. Kita luangkan masa yang cukup untuk mereka kan. Duduk sama-sama. Kita ikuti alur ceritanya sama-sama dengan mereka kan. Itu sebetulnya yang diperlukan kanak-kanak. Kenapa kita kena meluangkan masa? Kenapa kita kena bermain dengan kanak-kanak? Karena sebetulnya di masa yang bermain itulah kita mengikatkan bonding kita yang paling besar dengan anak-anak. Supaya hubungan kita dengan anak kita menjadi rapat. Bondingnya semakin kuat. Jadi nanti someday dia membesar menjadi teenager, dia akan ikut cakap kita. Dia dekat je dengan hati kita. Ya, walaupun dia dah ada pilihan untuk berkawan dengan orang lain kan. Dia tetap menjadikan kita sebagai seseorang yang dekat dengan hatinya kan, dengan hati dia. Sebab kita dekat dengan hati dia juga kan. Masa dia bermain tu kita ada dengan dia kan. Itu di antaranya 5. So saya briefkanlah 5 tu supaya senang kita nak ingatkan. 5 keperluan yang kena kita siapkan, yang kena kita bagi kepada kanak-kanak ya. Kemampuan fizikal tadi yang pertama, kemudian keperluan fizikal, keperluan kasih sayang, keperluan role model atau contoh. Mereka dapat contoh dari kita lah kan. Kemudian keperluan untuk menerapkan peraturan, do and don'ts dalam rumah kita. And then yang terakhir adalah keperluan untuk memberikan masa luang. Kalau kelima keperluan di masa kanak-kanak tu kita penuhi dengan sempurna, ya, dengan baik, insya-Allah anak-anak ni akan membesar menjadi seorang remaja yang boleh ikut cakap ibu bapa, yang memiliki kebiasaan atau habit yang dah baik kan, yang memiliki kedisiplinan rutin yang bagus kan, rutin harian yang dah bagus kan. Lepas tu, dan kita tak akan ada kesulitan untuk memberikan input, untuk berdiskus dengan anak teenager nanti tu, sebab kita ada bonding yang kuat dengan anak-anak ya. Okey, itu sampai setakat ni. Nani, okey ke? Saya terlalu laju tak? Okey Kak Dewi, saya dalam keadaan okey, saya faham lagi. Mungkin ada respon daripada tuan-tuan perempuan sahabat-sahabat kita di ruang Facebook. Ya, okey. Anak-anak saya memang suka Ipin Upin. Betul. Saya ingat lagi Ipin Upin tu saya sampai satu fenomena Kak Satu fenomena. Betul. Hari dulu kan. Dulu 10 tahun lalu Ipin Upin 15 tahun lalu lah kan. Ipin Upin tu satu kartun ya kanak-kanak yang bagus lah, educational. Ada pendidikan dekat situ ya. Ada ajaran-ajaran macam saya mengajarkan berus gigi tu ada saya ingat lagi ada tajuk Ipin Upin yang tajuknya berus gigi kan. Lepas tu berkebun. Ada sampai, kalau tak silap ada sampai 3 episod yang berkebun tu ya. Meme itu sampai kumpulkan benih macam tu. Saya ikut sama dengan anak-anak. Oh, Meme nak buat nak tumbuhkan pokok tomat hari tu ya. Jom kita ambil biji tomat dari dalam tomat tu. Saya buat sama-sama dengan anak-anak. Itu yang saya maksudkan tadi, meluangkan masa bermain dengan anak-anak. Tak semestinya dengan mainan yang mahal, tak. Nak beli Lego ke, puzzle yang ratus-ratus ringgit ke apa, tak perlu kan. Sebetulnya anak tu tak perlu yang mahal-mahal. Yang dia perlukan adalah kehadiran kita ya. Nak buat
donat ke sama-sama kan, nak just goreng apa tu, cekodot ke sama-sama kan. Luangkan masa untuk anak-anak sehingga anak-anak yang cukup kasih sayang, cukup perhatian, membesar dengan sangat baik, insya-Allah nanti akan tumbuh menjadi teenager yang kurang label kan. Selalunya kalau kita sebutkan teenager tu kan, apa jenis apa yang kita bayangkan dengan teenager? Tengking, rebel kan. Dia bergaduh dengan kita kan. Dia asik menjawab apa-apa yang kita tanya, apa-apa yang kita bagi, yang kita suruh dengan dia asik membebel. Dia asik membebel balik kan dengan kita. Itu ciri-ciri remaja. Nanti sekejap lagi saya akan sharekan macam mana kita boleh bercakap dengan remaja, dengan teenager kita ni dengan cara yang baik ya. Sampai setakat ni ada soalan ke Nani? Akak, saya tambah sikit, menarik bila akak kata tadi beli mainan mahal-mahal untuk anak. So cukup kat situ. Beli mainan mahal tapi tanpa kita sedar yang lebih mahal adalah masa bermain dengan anak-anak. Betul. Tak ada gunanya Lego yang ratus-ratus ringgit tu kalau kita tak mainkan sama dengan anak kan. Yang penting adalah kebersamaan untuk anak kita tu kan. Mungkin kita just main lidi je kan, just main mungkin just main pengapit pakaian tu. Mungkin boleh dijadikan mainan. Dan saya ingat satu peristiwa dulu masa anak-anak saya membesar dulu. Untuk mereka ni, untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun ni, apapun boleh jadi mainan kan. Imajinasi mereka tu imajinasi. Ya, kadang-kadang kita yang hadkan imajinasi mereka, kita yang putus, kita yang shut down imajinasi daripada anak-anak tu kan. Contoh dia pegang baby powder tu kan. Buat untuk kita baby powder lah, lepas mandi kita nikan baby powder kan. Untuk anak-anak tu tak, dia taburkan ke atas lantai tu kan. Lepas tu dia bermain dengan baby powder tu sampai terjatuh. Sampai dia suka dengan licinnya tu dia kan boleh menselonsor macam tu kan. Apa dalam bahasa Melayu ya. Menselonsor main ke atas bedak tu ya. Ya, di atas bedak tu dia bermain. Itu sebab imajinasi mereka yang tinggi kan. Itu pun permainan untuk mereka kan. Lepas tu kita halang. Kita jangan, kita tengking. Itu yang sebetulnya memutuskan imajinasi mereka ya. Kreativiti mereka selalunya kebanyakan diputuskan atau dihalangi oleh ketakutan-ketakutan yang kita lakukan kan. Okey, itu tomato. Ya betul. Saya itulah campur-campur Indonesia, Malaysia, Melayu kan. Tomato lah dekat sini ya. Hari itu saya tumbuhkan tomato sama-sama dengan anak saya. Itu sebab Ipin Upin lah. Meme itu adalah satu episod saya ingat yang berkebun ya hari itu. Okey, mandi kolam bersama anak-anak. Betul. Rasanya sikit lah, kalau ada pun mungkin sikit ya anak-anak yang tak suka dengan air. Kan? Selalunya anak-anak mana pun memang sangat suka air. Kalau mandi kita tak cakap stop, memang mungkin akan 2 jam, 3 jam kan. Kalau kita biar je mereka main dalam bilik air tu, memang akan lama kan. Itu pun satu kita boleh memanfaatkan, kita boleh mempergunakan waktu-waktu yang menyenangkan dengan kanak-kanak itu sebagai pembelajaran. Contoh mandi bersama tu kan. Maksudnya kita memandikan anak-anak. Selalunya mereka lebih masa, lebih dari 30 minit contoh kan. Atau lebih daripada sejam. Kalau kita biarkan tinggalkan mereka dalam bilik air, kita masak lah, kita apa tu, mereka memang akan stay dalam bilik air tu kan. Kita boleh gunakan masa tu untuk mengajarkan aturan tadi kan. Okey, sekarang time-nya mandi, Mama bagi masa 30 minit ya. Nanti lepas 30 minit, Mama akan datang balik, Mama harap semua siap. Kalau sekali kita cakap macam tu, ada tak kanak-kanak yang memang betul akan siap dalam 30 minit? Kita datang balik memang dah pakai towel lah. Tak ada kan? Tak ada. Apa yang boleh kita ajarkan adalah sebelum datangnya masa 30 minit tu, kita datang balik. Okey, sekarang dah 20 minit dah. Lagi 10 minit. 10 minit tu kita stay dekat situ. Itu kita dah mengajarkan masa tu.
dan mengajarkan timing tu kan, 10 minit tu tunggu. Okey, sambil kita memastikan berus gigit dah ke belum, tangan kiri, tangan kanan dah bagi sabun ke belum, kaki dah gosok ke belum. Dalam 10 minit tu kita pastikan semua aktiviti mandi tu dijalankan kan, contoh macam tu. Dalam 10 minit, okey, 5 minit lagi. Kita bagi masa untuk mereka siapkan apa pekerjaan yang mereka jalankan ya. Ini pembiasaan yang baik untuk kita selalu memberi masa untuk mereka mengakhiri sesuatu. Contoh kita nak mereka tamatkan permainan. Kita bagi 1 jam untuk main game. Tadi kan 30 minit untuk mandi contoh kan. Sebelum 1 jam tu kita kena datang. Kita datang awal 10 minit sebelumnya. Kita ingatkan, okey lagi 10 minit ya. Okey lagi 5 minit ya. Okey lagi 3 minit. Okey lagi 1 minit. Jadi kita bagi masa untuk mereka menamatkan sesuatu yang mereka kerjakan. Bukan tertiba je. Okey, dah 1 jam dah, matikan. Bergaduhlah dengan anak kan. Itu tak baik kan. Tapi memang ada kesabaran yang perlu kita siapkan kan. Takkan ada satu kali kita cakap anak boleh terus ikut kan. Mungkin hari ke depannya kita dah bagi sekarang boleh tak kalau mandi tu 20 minit. Okey, kita kurangkan lagi. Sekarang boleh tak kalau mandi tu 10 minit. Sekarang boleh tak kalau mandi tu memang keperluan asas untuk mandi je. Sebab kita kena pergi cepat-cepat. Contoh macam tu kan. Selalu bagi masa untuk anak-anak belajar menerapkan sesuatu kedisiplinan yang baik ya. Okey, itu untuk kanak-kanak. Kalau kelima prinsip tadi kita jalankan dengan baik kepada anak-anak kita semasa membesar mereka, insya-Allah ketika remaja tu kita tak akan ada kesulitan untuk berkomunikasi dengan mereka. Tapi macam mana kalau dah terjadi kan? Maksudnya anak-anak kita sekarang yang remaja ni memang dah asyik tengking je kan, dah dia tak nak dengar cakap kita. Yang dia nak dengar cakap kawan dia kan. Mama nak tukar handphone, kawan tukar handphone, dia pun nak tukar handphone. Contoh kan. Semua tu yang dia nak tu adalah apa yang dibincangkan dengan kawan dia atau yang dibincangkan dengan perkumpulan dia kan, peer dia. Memang itulah tugasnya remaja. Remaja sedikit demi sedikit dia berpindah daripada fokus ibu bapa kepada fokus kepada perkawanan ya, kepada peer dia. Perkembangan remaja yang normal adalah remaja yang memang memilih kawan. Cumanya macam mana kita memberikan kepastian atau memastikan anak-anak remaja kita memilih kawan yang baik. Macam mana kita nak tahu kalau anak kita ni okey masa remajanya, tak melengahkan masa contoh kan, tetap melakukan disiplin seperti yang kita ajarkan masa kanak-kanak. Macam tu. Ini pun saya share 5 juga ya. 5 cara berkomunikasi dengan kanak-kanak, dengan teenager, dengan remaja ya. Yang kena kita tahu, yang kena kita faham bahawa remaja ni kognitif berfikirnya, kemampuan kognitifnya tengah berkembang. Ya, dia dah ada celik akal. Dia dah boleh tahu mana pendapat ibu bapa kita, mana keinginan dia. Dia dah ada satu keinginan yang dia tak nak just dengar lepas tu buat. Kalau terus buat tu bukan teenager. Dia memang nak cabaran. Okey, kalau ibu cakap pukul 7, boleh tak saya datang 7.30? Kalau saya datang 7.30, apa agaknya akan ibu bapa buat? Itu remaja. Memang dia dalam masanya untuk melakukan cabaran-cabaran ya. Sebab kognitif berfikir dia tengah berkembang ya. Apa yang kena kita buat pada masa remaja ni adalah kurangkan untuk memberikan pernyataan, kurangkan untuk memberikan arahan. Yang pertama adalah listen. Ya, banyakkan mendengar. Listen. Ya, listen and understand. Kita banyakkan untuk meluangkan masa untuk mendengar apa yang dia fikirkan, apa yang dia nak, apa pendapat dia. Dengar je. Ya kan? Contoh sekarang ni tengah PDPR kan. Kita tak kebetulan anak kita belajar online dekat rumah.
dalam bilik dia. Bila belajar tu dia tutup bilik dia kan. Selepas belajar kita tanya, okey, macam mana belajar hari ni? Kan? Kita dengar dalam satu soalan pertanyaan, ya. Lepas tu kita dengar. Dengar je apa yang dia cakap. Jangan dibantah. Mana boleh belajar macam tu? Itu tak boleh, ya. Itu tak akan responnya tak akan baik dari remaja, sebab remaja memang ingin sangat didengar, ya. Jadi luangkan masa untuk mereka meluah kan, untuk bicara, untuk bercakap. Tugas kita adalah bertanya soalan. Macam mana, okey tak? Lepas tu kalau dah lepas tanya soalan, buat soalan tu dengan jawapan itu menjadi kepada deep conversation, percakapan yang lebih dalam lagi. Dah anak kita jawab okey, takkan berhenti stop sampai situ kan. Tapi kita teruskan soalan kita. Susah ya matematika, pelajaran math sekarang ni. Rupanya year 9 tu sekarang sainsnya tu dah sampai situ. Dulu mama tak sampai situ belajar. Kita buat sampai deep conversation. Sampai kita faham apa yang dia terima dari orang lain kan. Lakukan itu dengan kalimat-kalimat soalan, dengan asking question. Bukan dengan kalimat pernyataan kan, bukan dengan kalimat perintah. Tapi buat itu sebagai dialog. Itu akan lebih memudahkan untuk kita berkomunikasi dengan anak remaja, ya. Kalau kita ada perbezaan pendapat dengan anak remaja kita, macam mana? Saya selalu gunakan atau yang saya baca juga dalam buku The Art of Education, ya. Saya suka sangat buku tu kerana itu detail menjelaskan macam mana kita mengajar, bukan setakat mengajar kepada anak kita juga, tapi mengajar secara keseluruhan. Tapi dari situ saya ambil poinnya adalah bila kita nak bercakap dengan teenager atau anak remaja yang berbeza pendapat dengan kita, gunakan kaedah you, I and we. You tu dia, maksudnya anak remaja kita kan. You, kita dengar apa pendapat dan perspektif pandangan dari dia. Okey, saya dengar. Okey, mama nak dengar. Mama nak dengar apa yang you rasakan, apa masalahnya dengan dengan homework ni kan. Yelah ini kan weekend, takkan cikgu ni bagi sampai homework tiga subjek, contohlah. Dia komplain macam tu kan. Lepas tu okey, kita faham, yelah faham lah, sepatutnya weekend ni tak ada homework kan. Kita bagi kita terima perasaan dia kan. Kita dengar dan kita terima perasaan dia. So kita dengar your perspektif dia, anak kita, perspektif anak kita kan. You. Baru kemudian selepas you, selepas kita dengar, I listen to you and I understand you, baru kita masukkan I. I dalam pandangan bunda, yelah weekend tu memang kena rehat kan. Tapi boleh tak dalam 24 jam weekend Sabtu tu 1 jam je? Boleh tak? Kita gunakan lagi-lagi kita selalu gunakan kalimat soalan kalau untuk anak remaja, ya. Jangan berupa perintah. Kenapa kita gunakan soalan? Baik lagi kepada kemampuan kognitif anak-anak kita yang tengah membesar, ya. Anak remaja ni memang cognitive thinkingnya yang tengah berkembang. Jadi soalan-soalan, perkataan yang berupa soalan itu akan menstimulate dia untuk lagi berfikir cergas. Lagi berfikir, okay, what next? Apa? Okay, macam ni. Dia akan lebih kreatif lagi untuk menjadi problem solver. Jadi bukan kita yang akan solve the problem, tapi biarkan kita bagi peluang dengan mereka untuk mencari penyelesaian daripada problem yang mereka hadapi, kan? Untuk mereka homework tu big deal kan, satu benda yang besar untuk mereka tu. Sebab yang mereka fikir main-main kan. Sebab mereka masih tak boleh lagi lepas dari dunia kanak-kanak kan. Tetapi sebetulnya mereka dah remaja, dah ada tanggungjawab di situ, kan. Macam mana kita nak ajarkan yang tanggungjawab yang mereka pikul, yang mereka hadapi itu adalah sesuatu yang bukan bebanan, tetapi sesuatu yang menyenangkan kan. Okay, so boleh tak
Isnin, Sabtu sampai Ahad tu luangkan 1 jam je untuk kalau dah sampaikan satu, then kita teruskan dengan we. Tadi kan you, kita dengar apa apa perspektif dia kan. Lepas tu I, kita masukkan satu cadangan dari kita kepada dia, and then yang ketiga adalah we. Boleh tak kita cuba 1 jam? Kalau ada apa-apa yang tak boleh, kita boleh bincang sama-sama. Mungkin nanti boleh kita tambahkan. Atau mungkin kalau homework ni siap dalam 2 jam, mama mungkin boleh tambah masa bermain PS4 tu jadi 2 jam contoh macam tu. Ada reward yang kita berikan ya. Tapi perbincangan itu dah ada ya. Solvernya itu dari dia. Jadi idea untuk melakukan tindakan tu dari remaja. Itu yang akan lebih memudahkan lah ya untuk anak remaja boleh berbincang dengan kita daripada kita yang bagi arahan. Kalau kita yang bagi arahan, memang anak remaja ni bukan tempatnya dia bukan tempatnya untuk mendengar. Sebab dia nak kita dengar. Jadi tugas kita adalah mendengar. Dengar. Itu je. Okay. So, itu yang pertama ya, dari kelima cara berkomunikasi dengan remaja tu. Poin yang pertama adalah dengar. Kita fokuskan kepada mendengar and discuss ya. Apa yang kita nak tu sampaikan dalam bentuk soalan ya, bagi kreativiti tu keluar daripada dia ya. And then yang kedua adalah show trust, kepercayaan. Tunjukkan kepercayaan kita kepada dia. Ya, and then berikan pujian. Kalau yang tadi pertama tu kita dah bagi solution, maksudnya kita dengan anak kita dah kan tadi kan, kita dah temukan solution untuk buat homework tu, kita tunjukkan kepercayaan. Bagi dia kepercayaan. Show trust yang kedua tu ya. Kita tunjukkan kepercayaan. Okay, mama rasa minggu ni kamu akan okay. Kita percaya, bunda tahu kamu boleh buat. Kita trust, bagi dia kepercayaan ya. Dan biarkan dalam seminggu tu jangan kita kontrol-kontrol terus. Sabtu pagi kita dah tanya, tadi you janji nak buat homework, dah buat homework. Itu jangan. Biarkan dia, bagi dia kepercayaan untuk melakukan apa yang telah disepakati kan. Kalau memang ni dah Sabtu ni, Ahad ni sampai ke Ahad belum ada lagi satu homework pun yang dia buat contohlah ya. Apa yang kena kita buat sebelum Ahad tu berakhir, kita remind. Okay. Kak Long, kan kita dah bersepakat kan hari Ahad tu? Ya, nanti. Okay. Pukul berapa Kak Long nak buat? Nantilah petang pukul 5. Contoh kan. Dia bilang okay. Nanti pukul 5 nak bunda ingatkan ke atau Kak Long nak buat terus? Kalimat soalan lagi yang keluar. Jangan bagi kalimat pukul 5 nanti bunda cek jangan. Itu tak berkesan untuk mereka kan. Dia akan rasa itu sebagai satu tekanan, sebagai satu kewajipan yang menuntut dia kan. Kita bagi soalan nanti pukul 5 tu Kak Long nak buat sendiri ke atau bunda kena ingatkan. Itu soalan kan. Kalau soalan dia lagi nanti tak payah nanti nak pasang alarm lah. Macam tu. Ada idea dari dia juga kan untuk to solve the problem. Macam mana nak on time buat homework pukul 5 kan. Itu kita bagi trust dekat situ ya. Biarkan dia trial and error dengan solution daripada dia kan. Memang ini saatnya dia belajar kan. Saatnya dia belajar untuk bertanggungjawab dengan pilihan yang dia ada kan. Jangan kita yang bagi pilihan itu ya. Okay. Itu yang kedua. So yang pertama tadi listen, yang kedua adalah trust, kita bagi kepercayaan kepada mereka. Yang ketiga adalah don't be dictator. Itu tadi yang kalimat arahan tu hilangkan. Ya. Then tahan emosi kita. Sebagai parent kita kena mengendalikan emosi kita. Rasanya memang geram sangat kan. Kalau dah ada janji yang dia buat tu, pukul 5 tu, dari pukul 4 kita dah siap-siap dah. Ini takkan buatlah dia takkan buat. Jangan. Ya, kita bagi kepercayaan kepada dia yang dia sanggup kan. Yang boleh kita buat adalah
ingatkan selepas kesalahan itu terjadi. Itu pun bukan dengan cara yang kan bunda dah tahu dah. Kak Long ni kalau dah cakap macam ni memang tak akan buat. Bukan dengan cara macam tu. Tetapi lagi-lagi again kita mulakan atau kita discuss even itu satu kesalahan dengan satu kalimat soalan. Dah jam 6 ni. Tadi tak buat Kenapa Kak Long? Kalimat soalan lagi. Yelah tadi Kak Long penat. Yelah penat kan. Tadi main basketball sampai lepas asar kan. Mana tak penat. Soalan lagi kan. Kita lontarkan satu kalimat yang soalan. Jadi dia ajak untuk dia berfikir kan. Lepas tu macam mana? Kak Long nak buat bila? Tanya lagi kan. Soalan lagi kan. Nantilah lepas maghrib. Lepas maghrib ni tadi kan dah jam pukul 5 kan. Soalan lagi kan. Sekarang pula nak lepas maghrib pukul 7. So apa yang kena Kak Long buat? Supaya tak lepas lagi. Sebab ni dah Ahad ni. Homework tu kena submit esok. Hari Isnin kan macam tu. Okeylah, bunda bantulah. Baru kita akan terlibat dekat situ kan. Bila dia meminta baru kita berikan bantuan kepada mereka. Jangan kita yang menjadi diktator kan. Ambil homework tu, buat sini samping bunda. Itu tak akan berkesan ya. Yang akan yang ada anak kita akan memberontak kan. Dia akan rasa dia diawasi kan macam tu. So jangan menjadi diktator, tetap kontrol emosi kita, tetap calm down hadapi anak remaja ni ya. Dah 3 dah tu kan. Yang pertama tadi listen, yang kedua trust, yang ketiga jangan menjadi diktator dan kontrol emosi kita selama mendampingi anak remaja. Yang keempat, ini yang paling saya suka dan favourite saya lah. Yang keempat adalah melakukan kegiatan bersama dengan anak remaja kan. Memanglah anak remaja ni dia dah memilih kawan. Dah kurang rapat dengan kita ya. Dia lagi rapat dengan kawan-kawan dia kan. Masa bermain dengan kita pun tak banyak mana masa kita dulu kecil kan, masa dia dulu kecil dengan kita kan. Nak tengok movie pun dah beza lah. Kita tengok movie Korea kan. Dia tengok movie lain pula kan, yang mungkin kita tak faham kan macam tu. Dan apa yang kita buat, apa yang saya suka buat dengan anak-anak saya yang remaja adalah melakukan satu kegiatan bersama. Kalau saya panggilnya dating. Kita berkencan lah dengan anak-anak kan. Kalau kita ada 2 anak dan asingkan. Pergi dating dengan anak pertama dengan Kak Long hari Isnin. Kita just berdua je dengan Kak Long. Dengan anak kedua hari Selasa contoh kan. Lepas tu suami kita juga libatkan, ayah juga libatkan. Sangat penting keterlibatan ayah di saat anak-anak kita dah membesar, terutamanya remaja kan. Penting sangat keterlibatan ayah ini kan. So dalam seminggu tu dia ada 2 kali dating. Dating dengan kita 1 kali dan dating dengan ayah dia 1 kali kan. Dating ni selalunya maksudnya melakukan aktiviti bersama ni bukan yang kena, apalagi sekarang PKP kan, bukan kena candlelight dinner dekat restoran, bukan yang macam tu. Just luangkan masa berdua dengan dia saja kan. Itu akan meningkatkan self esteem dia akan rasa paling disayangi, dia akan rasa paling dihargai, dia akan membuat masa tu jadi, masa dengan kita tu jadi perluahan dengan dia akan semakin percaya dengan kita kalau kita boleh jadi kawan dia ya. Jadi dalam 1 minggu tu luangkan 1 kali untuk 1 orang anak. So kalau ada 5 orang dah penuh dah tu. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat macam tu. 1 hari 1 anak, 1 hari 1 anak ya. Make it personalized. Jadi itu betul-betul hari spesial untuk anak tu kan. Kadang-kadang saya just gunakan masa bersama ni contoh untuk just pillow talk. Just percakapan atas katil sebelum tidur. So malam ni itu je yang saya buat dengan abang. Nanti esok malam dengan adik pula kan.
Dan semua orang tahu, maksudnya dalam rumah tu semua tahu. Abang tahu kalau saya tengah ada privacy time dengan adik. Nanti pun adik tahu kalau saya tengah ada privacy time dengan abang. Semua tak kacau kan. Kita bagi prize, penghargaan kepada anak dekat situ kan. Kita hargai kelebihan-kelebihan anak dalam yang dia dah buat dalam seminggu tu apa kan. Selalunya kita memang selalu nampak yang kesalahan itu lagi senang nampak daripada kebaikan ya. Jadi untuk tahu atau untuk memberikan apresiasi kepada kegiatan yang positif tu sangat susah untuk kita kenali, selalunya macam tu kan. Bila anak berbuat salah baru nampak di atas mata kita kan, selalunya macam tu. Jadikan kebersamaan dengan anak tu, dating time dengan anak kita tu untuk memberikan apresiasi, untuk memberikan penghargaan atas kemajuan atau tindakan positif, buatan positif yang dilakukan di sepanjang 1 minggu tu. Ya, sebab dah seminggu sekali je kan sekarang tu dengan anak kita kan, kalau yang teenager. Mungkin nanti kalau dia besar lagi sikit jadi sebulan sekali. Mungkin nanti kalau dia dah dewasa jadi setahun sekali contoh kan, macam tu. Jadi tetap kita bina satu kebersamaan dengan anak kita ya. So itu yang favorit saya lah ya, membuat satu kebersamaan yang sama. Terlebih lagi kalau boleh mungkin bina lagi satu kebersamaan yang the whole family kan, bukan satu-satu anak saja tetapi satu keluarga ya, itu lagi bagus. Misalnya apalagi kalau boleh dilakukan hari-hari kan, contohnya dinner tu memang kena duduk sama-sama atas meja semua contoh kan, atau solat berjamaah kan. Dalam satu hari tu ada 5 kali solat berjamaah, 2 je yang kita pilih contohlah kan, subuh dengan maghrib selalunya kan, subuh dengan maghrib. Itu akan lagi memberikan kesan yang positif, yang baik kepada anak remaja kita. Walaupun dia tengah membesar dengan cognitive thinkingnya yang luar biasa hebat ya, dengan dia menganggap diri dia yang dah ready sendiri memutuskan, dia menganggap dia yang dah betul sendiri kan, macam tu. Tapi dengan aktiviti bersama satu family tu, itu boleh adjust balik rasa dominan dia dengan mengakui bahawa ada ayah dekat situ kan. Penting tu, ayah tu penting ya, kehadiran ayah dalam pengasuhan anak tu penting, baik untuk anak perempuan maupun untuk anak lelaki ya. Sebab dengan hadirnya seorang ayah dalam masa pengasuhan tu, anak jadi boleh nampak. Kalau anak perempuan dia nampak, oh macam ni rupanya seorang ayah yang baik kan, rupanya macam ni seorang lelaki yang bertanggungjawab. Dia belajar daripada ayah dia kan. Begitupun dengan anak perempuan. Anak perempuan pun dia akan belajar mencari, oh rupanya nak mencari lelaki yang bertanggungjawab tu macam ayah. Macam tu kan. Jadi peranan ayah itu boleh dijadikan role model untuk anak-anak ya. Sama ada anak perempuan ataupun anak lelaki kan. Okey, itu tadi yang keempat. Yang terakhir dan yang paling penting adalah kita kena sensitif ya, dengan sensitif. Kita kena jadi observant. Kita kena aware, senantiasa aware terhadap perubahan yang terjadi kepada anak-anak remaja kita ya. Perubahan apa? Perubahan mood, perubahan perilaku kan, perubahan cara makan dia kan. Selalunya dia makan lauk tu satu pinggan penuh. Lepas tu kenapa sekarang 5 sudu je? Ada apa? Kita kena aware dengan perubahan yang terjadi kepada anak-anak kita. Kenapa? Sebab pada masa remaja ni dah ada pengaruh daripada luar yang masuk kepada dia kan. Dia mungkin ada tengok cara diet kan. Kita kena tahu apa yang dia tengok kan, apa yang dia follow kan, supaya dia tak salah kan, tak salah. Jangan-jangan dia follow satu diet yang memudaratkan contohnya kan, atau dia kenapa anak saya ni sekarang asyik-asyik nak
potong rambut kan, nak warnakan rambut contoh macam tu kan. Apa yang dia follow. So kita kena lebih aware, lebih alert dengan perubahan-perubahan yang terjadi kepada anak remaja kita ya. Jadi kita jadi observan lah yang baik ya untuk anak-anak kita, terutamanya anak remaja ya. Okey, so itu yang boleh kita buat untuk sebagai satu cara komunikasi yang berkesan, yang efektif terhadap anak remaja atau teenager ya. Okey, Nani, okey ke? Saya Okey lagi. Kak. Okey Kak, dapat alhamdulillah. Terima kasih, ada banyak tadi perkongsian cara-cara komunikasi kan dengan ibu bapa kepada anak-anak. Terutama yang ni akak fokuskan kepada remaja lah, kepada yang meningkat usia. Ada teknik dia, ada cara yang betulnya. Kalau begini, apa kesan kepada anak? Anak akan jadi macam ni dan sebagainya kan. Bila kita ada dapat wujudkan kepercayaan dengan anak, so anak akan cari lebih percayalah, akan berbalik pada kita mak ayah berbanding mencari kawan-kawan di luar. Kan macam Kak kata kan. So mak ayah pun pada masa yang sama, kita sebagai ibu bapa kawal emosi. Macam Kak kata tadi, ada effort yang lebih dalam mendekati anak. Jadi kita belajar, kita juga belajar sabar kan dan sebagainya kan. So nak bila Kak cakap tadi, luangkan masa dengan anak-anak ataupun zaman remaja ni kan, luangkan masa. Tapi buat aktiviti bersama. Tapi PKP macam mana nak luangkan masa? Tapi contoh akak bagi tadi, pillow talk. Sangat menarik. Kita ambil pillow talk, kita ambil peluang itu. Peluang itu kita spend time dengan anak, kita dengar apa perasaan dia, kita dengar apa yang dia lalui kan. Perspektif anak, perspektif kita sebagai ibu bapa. Jadi ada komunikasi yang baik. Ada komunikasi yang baik, kesannya baik jugalah. Kesannya akan baik, bonding ada dan sebagainya. Sebaliknya kalau kita bayangkan komunikasi tak ada kan, tak luangkan masa bersama kan, jadi makin lama anak makin menjauh. Anak makin menjauh kan, ibu bapa kadang kita sedar, kadang kita tak sedar. Anak dalam bilik, anak dalam bilik, tak apalah dalam bilik. Tapi kita ambil peluang-peluang itu kan, kita tak ambil peluang-peluang untuk kita bonding dengan anak-anak kita kan dan sebagainya. Betul. Lebih-lebih sekarang ni kita terkurung dalam rumah kan. Satu family terkurung dalam rumah, tak boleh pergi mana. Jadi kita lah yang kena ciptakan. Kita yang kena buat masa bersama ni jadi lebih bermakna kan. Contoh yang simple-simple je dah ni, macam hari-hari kita akan makan, kalau dia tak PDPR kan, lepas PDPR pukul 3, pukul 4 tu ada masa sampai maghrib tu kan. Tu masa luang dia kan. Okay, nak tengok movie, okay. Kita buat fun. Okay, untuk pilih movie ni dari Isnin sampai Jumaat, siapa yang akan tentukan? Contohlah, kita buat satu undian, contoh. Kita kocok nama-nama kita, masukkan ke dalam botol kan. Dan keluarkan, siapa yang keluar nama, dia boleh tentukan movie apa yang dia nak. Itu pun kan sebetulnya hal simple kan. Tapi banyak pengajaran dari situ. Macam mana kita boleh menghargai keputusan kan. Macam mana kita boleh menghargai pilihan orang lain kan. Bila undian tu yang keluar nama adik, adiklah yang tentukan pilihan kan. Yang dia pilih adalah Ejen Ali contoh kan. Abang tu yang marah kan sebab dia tak suka Ejen Ali contoh. Tapi kita ajarkan, pada masa yang sama kita boleh mengajarkan dia, tak apalah kan, kita hargai dia. Nanti bila tiba giliran abang untuk pilih movie tu, adik pun kena ikut. Kita mengajarkan cara menghargai dekat situ kan. Kita mengajarkan cara berempati dekat situ kan. Banyak sekali hal-hal yang sebetulnya simple boleh kita buat di dalam rumah. Bayangkan kalau kita sebagai orang tua terjebak dalam satu situasi PKP macam ni, tak boleh communicate dengan baik dengan anak kita kan. Bayangkan rumah ni akan menjadi neraka, hari-hari bergaduh dengan anak teenager kita kan. Dengan belum lagi bergaduh dengan suami contoh kan. Jadikan ini peluang yang baik untuk membangun komunikasi yang positif ya dengan anak-anak kita kan. Itu yang, dan jangan kehilangan kreativiti untuk membuat satu kegiatan dengan anak-anak kita. Boleh apa je, boleh benda-benda kecil pun kadang boleh jadi seronok kalau kita bincangkan bersama. Contoh hal kecil dulu, minggu lepas saya pernah ada hujan besar kan. Saya duduk apartmen dekat hujan besar.
line tak okey. Kalau nak tengok movie tak okey sebab tengah hujan besar kan. Lepas tu apa yang kita buat? Kita sama-sama kira burung yang hidup di pohon. Abang tunjuk yang mana? Itu aktiviti yang padahal anak saya dah besar dah 15 tahun dengan 14 tahun kan. Kalau kita fikir logik takkan dia suka mengira kan. Itu kira yang macam mana. Tapi bila kita bawakan dengan satu dengan satu perasaan yang seronok juga, kita ikut sama dengan dia, kita ambil kursi kan, tempat duduk. Sama-sama duduk dekat balkoni tu. Kita abang pilih pokok yang tu. Adik pilih pokok yang ni kan. Banyak mana burung yang di pokok abang ke burung di pokok yang abang pilih ke ada yang pilih. Itu simple dan sebetulnya satu perkara yang macam childish lah macam tu kan. Tapi bila dibuat sama-sama, kita sebagai parent dengan anak kita, tak kira lah anak kita ni remaja ke atau masih kanak-kanak lagi ke atau apa, itu menjadi sesuatu yang menyeronokkan. Dan dekat situ kita akan memanfaatkan masa yang ada tu sebagai bonding ya, mengikatkan bonding kita lagi kuat dengan anak-anak kita ya. Bila bonding ni kuat, kita tak akan kehilangan anak kita. Tak akan ada perkataan, saya dah tak tahu dah dia nak apa. Sebab kita tahu kan. Saya dah tak tahu dah dia ni ikut siapa. Sebab kita tahu. Sebab kita follow apa yang dia follow. Kita tengok apa yang dia tengok. Kalau dia tengok movie itu yang kita tengok juga ya. Ini ada yang menarik Nani dari dari chat ni yang PDPR ni kan. Dari Tuan Dasuki Abdul Rahman. Katanya semasa PDPR ni, anak-anak dibekalkan dengan gadget. Kalau dilihat kelas PDPR dari pukul 7 sampai 1:30 hari. Bagaimana kesannya kepada anak-anak? Okey. Tak kira lah dia guna handphone ke atau laptop ke ya atau tablet ke apa. Dia gunakan alat itu, gadget itu sebagai alat pembelajaran ya. Sekarang ni gadget kita ni adalah blackboardnya anak-anak kita, classroomnya anak-anak kita kan. Kalau itu dipergunakan dengan kaedah yang baik, dengan cara yang baik, untuk kepentingan yang baik, itu okey ya. Kita jelaskan dengan anak kita yang okey, abah bagi tablet ni untuk PDPR, so gunakan untuk PDPR. Alah abah, tapi nak download satu game. Okey, kita bincangkan pasal game ni. You nak main game berapa lama? Game apa? Kita kena tahu kan apa. Tapi gunakan untuk game tu tak sama macam gunakan PDPR. Kalau PDPR 7:30 sampai pukul 1 boleh. Sebab itu belajar. Tak ada pilihan lagi kan. Sekarang ni itu classroom dia. Itu sekolah dia kan. So itu tak apa. Tapi kalau untuk game, berapa lama yang you nak? Itu yang kena kita bagi panduan kan. Berapa lama yang you nak? Nak 5 jam. 5 jam lama tu. Kalau abang bagi 1 jam, macam mana? Lagi-lagi kita lontarkan dengan kalimat soalan. Jangan berupa kalimat yang tak ada pilihan lah. Maksudnya arahan. Ya, arahan. Close statement. Itu tak bukan pilihan kita lah. Abang rasa 1 jam cukup dah. Itu close ended lah tu. Tak ada pilihan tu. Tak ada ruang untuk dia untuk discuss ya. Walaupun sebetulnya tujuan kita adalah mengarahkan untuk 1 jam. Tapi bagilah dia peluang untuk melontarkan idea dia. 5 jam tu lama lah bang. Boleh tak kita kurangkan? Okey, 3 jam. 3 jam. PDPR pun dah 5 jam. Bayangkan 5 jam campur ni. Bagi dia peluang untuk berfikir. Kesian mata kita kan. Kalau nak campur-campur tu lebih daripada 8 jam tu. Lebih daripada 10 jam tu. Mata kita tengok skrin kan. Tak bagus tau. Jom kita tengok. Berapa sepatutnya screen time untuk usia abang. Boleh juga kita ajak kanak-kanak kita untuk mencari solusi dari expert. Kita gunakan gadget yang kita punya tu untuk mencari sesuatu yang baik kan. Kita Google screen time for teenager, contoh kan, atau screen time for kanak-kanak. Mesti keluar dalam Google tu kan. berapa jam sepatutnya screen time yang baik untuk anak-anak. Itu pun jadikan peluang untuk discuss dengan mereka kan. Dan sampaikan kepada satu kesepakatan, we
decide this together. Jadi kita putuskan ini sama-sama. So abang kena bertanggung jawab, maupun bunda pun akan itu sama, ambil keputusan yang sama, hargai keputusan itu, kan? Macam tu ya. Jadi tak apa menggunakan gadget dalam masa PDPR tu memang bukan pilihan, kan? Kalau ada pilihan datang kelas atau online kelas tu, mestilah datang kelas, kan? Tapi di saat yang tak ada pilihan tu, janji kita boleh bagi penjelasan dengan anak kita bahawa ini ada keperluan untuk melepaskan atau menggunakan gadget dalam masa yang panjang. And then boleh juga kita tambahkan pengetahuan anak kita tentang macam mana nak menjaga mata, kan? Sebab screen time ni dah lama dah ni dalam screen, kan? Mata kita mesti lelah, kan? Apa yang perlu kita buat, kan? Sampai cari pemakanan yang bagus untuk menjaga mata kita. Contoh, macam tu. Kita jangan bagi arahan. Again, jangan bagi arahan kepada anak remaja kita. Kita bagi soalan, kan? Apa ya vitamin yang bagus untuk mata? Biarkan dia cari, kan? Bunda. Dia selalunya kalau anak remaja ni dia temukan sesuatu sendiri, dengan sendirinya dia temukan sesuatu, dia akan ada rasa excited, kan, untuk bagi tahu kita, bunda ternyata ya vitamin C tu itu bagus bunda untuk mata, atau vitamin A tu bagus untuk mata bunda. Oh, iya ke? Kita dah tahu dah sebetulnya, kan, tapi kita hargai penemuan dia. Itu sesuatu yang baru dia tahu, kan. Oh, iya ke? Apa ya bang yang boleh bunda siapkan untuk mendapatkan vitamin A lagi banyak untuk abang? Oh, rupanya carrot. Okey. Kalau nak buat carrot yang masak macam sup biasa kan bosan, kan? Ada tak cara lain? Bagi kita stimulate cara pemikiran dia dengan terus membagi kalimat soalan. Lagi. Nanti dia makin cepat akan berfikir, kan? Kadang-kadang tak sempat kita bagi soalan, dia dah bagi idea, kan? Sebenarnya macam ni, ya. Okey, itu Tuan Dasuki Abdul Rahman, semoga menjawab. Kak Dewi, ya Rani. Bila kita cakap pasal gadget, kan, itu keperluan sekarang, kan, di rumah, kan, PDPR. Tapi bila kita berbalik pada perkongsian akak tadi awal, 5 keperluan kanak-kanak ada termasuk tadi, dan ni ingat peraturan kat situ. So bila kita bagi gadget, ada peraturan dia, masa belajar yang ini. Abang boleh main telefon yang ini. Kita bincang. Peraturan tu kita bincang. Peraturan tu bukan daripada ayah saja, bukan daripada ibu saja. Peraturan tu daripada satu komunikasi, ada feedback, ada perbincangan yang elok, persetujuan yang disepakati, kan, peraturan. Dan in the end dia, akhirnya dia membentuk satu disiplin kepada anak. Disiplin pengurusan masa, disiplin rutin harian dan sebagainya. Tu menarik tadi. Betul. Kalau macam ni, kalau kita memanglah kalau seperti yang tadi saya katakan, bukan satu kali kita buat tu dengan anak tu, kan. Maksudnya kena berkali-kali. Mungkin 10 kali pun tak cukup. Mungkin 20 kali pun tak cukup. Memang itu tugas kita sampai kepada anak tu sampai kepada pemikiran yang matang di masa dewasa nanti. Memang tugas kita terus memberikan ingatan. Ini yang baik, ini yang tak baik, baiknya begini, baiknya macam tu. Tapi cara penyampaian kita yang kena kita perbaharui, ya, bukan berupa arahan, kan. Kita tukarkan ayat-ayat kita menjadi ayat-ayat soalan. Ya, kita temukan solusi, biarkan dia temukan solusi dengan cara dia sendiri, lepas tu kita arahkan macam tu, ya. Itu akan mengurangkan perselisihan antara kita dengan anak remaja kita, kan. Selalunya memang itulah yang main concern daripada parent dengan anak remaja, kan. Sebab berbeza cara pandang. Yelah, berbeza, kita dah dewasa, kan. Mereka tu masih lagi tumbuh berkembang, kan. Cognitive thinking mereka belum mature, belum matang, kan. Kita yang kena turunkan grade kita, kan. Bukan mereka yang kena menjadi dewasa lebih awal, bukan, kan. Tapi kita yang kena turunkan grade kita untuk sama-sama faham ke tahap level mereka faham, ya. Kak Dewi sama ada nak teruskan point lain ataupun kita nak tengok soalan dulu, ada perbincangan di ruangan komen? Boleh kita tengok soalan lain. Kita tengok soalan sekejap, ya.
Ada yang menarik Nani. Yang mana Kak? Dari Sabri Ustaz Sabri Kak. Ustaz Sabri ke? Ya Allah, Ustaz. Sejauh mana pemantauan cinta remaja kita sebagai seorang ibu bapa? Okey. Ini kembali kepada tadi yang poin peraturan tadi ya. Kalau peraturan yang kita hadkan, peraturan yang telah kita bagi, rutin yang telah kita bagi kepada anak-anak, pada kanak-kanak di masa pembesaran dia adalah sesuatu yang sudah disepakati, yang sudah dijalankan dengan baik dengan anak kita. Contoh juga itu mengambil peranan role model, contoh apa yang kita bagi dengan anak kita kan. Kalau kita memberikan contoh yang pergaulan lelaki dengan perempuan, kita sangat jaga. Dalam berjiran dengan tetangga, lelaki walaupun rumahnya dekat dengan kita, tetapi contohlah ibu tetap menggunakan tudung kalau walaupun berjumpa dengan jiran contoh kan, itu akan membentuk satu karakter kepada anak kita, itu yang akan nampak. Rupanya tudung ni wajib untuk perempuan. Rupanya kalau anak lelaki, kita punya anak lelaki, dia akan menjadikan itu sebagai satu sandaran. Itu akan menjadikan sebagai tujuan. Nanti kalau aku cari isteri, akan isteri yang bertudung. Contoh macam tu kan. Kalau kita contohkan yang bukan yang bertudung, macam mana dia akan tahu kalau yang bertudung itu yang baik kan? So itu balik kepada aturan yang kita hadkan, aturan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dalam rumah kita ya. Adakah boleh kita mengizinkan anak-anak teenager kita berpacaran? Contoh kan macam tu. Dating gitu ya. Ada pacar dekat sekolah contoh. Itu kembali kepada kita. Sejauh mana kita memberikan kepercayaan kepada anak kita kan. Bahawa anak remaja kita akan tertarik kepada lawan jenis, itu sunnatullah. Itu normal. Kita kena rasa takut. Kalau anak lelaki kita, dia suka lelaki. Tak tertarik dengan lawan jenis. Yes, ya. Kita kena rasa takut. Sebab masa itulah dia kena tertarik kan. Kita kena rasa takut kalau anak perempuan kita, dia asyik bergaul dengan perempuan lagi. Tak ada kawan lelaki satu pun. Nak bercampur dengan anak lelaki tu dia ada rasa takut. Kita kena aware tu kan. Kenapa anak perempuan saya ni tak boleh campur dengan anak lelaki kan? Ada rasa takut. Adakah trauma yang pernah terjadi? Itu tadi yang poin terakhir tu, kita kena aware dengan apa yang perubahan yang terjadi pada anak remaja kita. Terkait dengan mengizinkan atau tak, itu tergantung kepada kita sejauh mana kita nak bagi kelonggaran kepada anak kita kan. Ada sesetengah keluarga yang tak mengizinkan contoh kan. Ada ikhtilat atau percampuran antara lelaki dengan perempuan. So tak ada pilihan dating. Contoh ada bapa atau ayah-ayah yang garang. Kalau belum cukup masa 20 tahun, memang tak boleh langsung dating. Contoh macam tu. Aturan-aturan macam tu pun kena disampaikan kepada anak. Okey, sebetulnya dating boleh. Tapi boleh tak kalau tunggu sampai 20 tahun? Macam tu. Boleh tak kita tukar kepada ayat yang baik, yang nak dia dengar. Abah, kenapa 20 tahun? Kawan Nana ni 15 tahun dah ada boyfriend dah. Contoh kan. Okey, 15 tahun. Apa ya keperluan dating ya? Boyfriend tu bantu apa dengan Nana? Contoh macam tu kan. Discuss dengan dia kan. Okey, kita jangan berfikir seperti apa yang kita fikir. Sangat boleh jadi apa yang difikirkan anak itu berbeza dengan apa yang kita fikirkan. Kalau yang kita fikirkan, dating tu untuk berkahwin kan? Rasanya dah dekat-dekat menikah tu baru dating kan? Belum tentu itu yang dipikirkan oleh anak teenager kita kan. Boleh jadi boyfriend dalam kacamata dia adalah untuk menambah semangat belajar kan, sebab kawan yang dia pilih adalah Johan matematik terpandai satu Sepang contoh macam tu kan. Dia nak dekat, dia nak rapat dengan budak lelaki tu sebab dia memang juara olimpiade fisika contoh kan, macam tu. Boleh jadi dia termotivasi, tertarik untuk dating, untuk menjadikan boyfriend tu sebab untuk keperluan tertentu yang ada dalam fikiran dia. So yang boleh kita buat adalah berbincang, menanyakan. So
Apa dating tu? Yelah, dia kan jadi boleh belajar sama-sama, boleh sama-sama dapat nilai A, kan? Jadi kita samakan dulu level atau apa cara berpandang, cara memandang, cara berfikiran dengan anak remaja kita, kan? Kalau sejauh mana kita boleh memantau remaja kita ni rapat dengan lawan jenisnya, sejauh mungkin, ya. Sejauh apa kita boleh buat dengan cara komunikasi kita dengan anak kita, kan? Kalau kita boleh sampai tahu anak kita ni apa tu datingnya tu dengan rupanya rumah dia dekat KL, dia dua adik-beradik contoh kan. Tapi bukan kita yang cari tahu. Ya, usahakan itu keluar, terceritakan atau terluahkan dari anak kita. Kenapa? Sebab itu maknanya anak kita percaya dengan kita. Ya, kalau kita tahu sampai dalam sangat yang datingnya tu dimulai 10 hari bulan contoh kan, dimulai dari tahun 2019 contoh kan, kita tahu lagi dalam, maknanya komunikasi kita dengan anak lagi bagus kan, maknanya kepercayaan anak kepada kita lagi dalam kan, macam tu. Jadi bukan kita yang investigate sendiri, bukan. Kita nak cari tahu boyfriend anak kita ni siapa, dia pandai apa, contoh macam tu. Lepas tu kita hire private detective contoh macam tu, atau kita jadi detektif sendiri pula kan. Bukan dengan cara macam tu. Kita cari tahu, kita pantau anak kita semasa membesar ni dengan membina kepercayaan dengan dia orang, dengan anak kita kan. Makin banyak komunikasi yang kita bangun, yang kita bina dengan anak kita, semakin besar bonding yang kita bina, semakin besar juga kepercayaan yang akan dia bagi kepada kita, ya. Bila dah percaya, dia akan luahkan semua. Kita dah akan tahu dah A to Z yang dia buat dari di belakang kita kan. So dalam pandangan saya lah, pemantauan itu bergantung kepada tingkat kepercayaan yang dibina antara kita dengan anak remaja kita, ya. Semoga menjawab Ustaz. Minta maaf kalau jawabannya kurang memuaskan, ya. Okay. So Nani. Okay Akak. Terima kasih atas jawapan Akak. Kita tengok sikit dekat ruang komen. Mungkin ada tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang masih menonton kita hari ini sampai ke hujung ni, ada lagi soalan untuk kita bincangkan, kita kupaskan hari ini. Saya pun tengah tengok-tengok ruangan komen Kak. Sangat menarik ya perbincangan kita hari ini. Kita baca komen dulu. Ada satu dari Saidah Jamaluddin. Okay. Ibu bapa sudah menunjukkan contoh teladan yang baik, tetapi anak remaja lebih cenderung untuk mengikut perilaku ibu bapa yang tidak berapa baik karena mereka lebih berjaya berbanding ibu bapa sendiri. Faham? Saudara tidak solat tapi berpangkat tinggi berbanding ibu bapa mereka sendiri. Bagaimana cara yang terbaik untuk menanganinya? Ya. Ada satu pepatah yang saya ingat. Kita perlukan satu kampung untuk menjadikan anak kita ni untuk mendidik anak kita, ya. Jadi macam mana kita memberikan pendidikan kepada anak kita yang baik tu, kita perlukan bantuan satu kampung, ya. Kalau value yang kita ajarkan tu satu value yang kebaikan dan itu hanya dia dapatkan dari rumah, tetapi begitu keluar rumah dia tidak mendapatkan value yang sama, itu yang akan dipertentangkan dalam pemikiran teenager kita, terutamanya teenager lah kan. Kalau anak-anak mungkin kurang terkesan, tapi bila dia masuk teenager, dia akan mempertentangkan seperti yang ditanyakan oleh Syahidah tadi kan. Dia akan mempertentangkan, kalau untuk apa kita rajin solat kan, mak ayah rajin solat tapi gaji kecil, tak berpangkat, baik macam atau nenek, contoh, atau uncle antis contoh ya, kalau itu dari saudara mara contoh kan, dia tak pernah solat pun kan, tapi berpangkat tinggi, dia tak jaga aurat pun, tapi boleh dapat kerja yang bagus. Itu kembali kepada value yang kita ajarkan untuk anak kita apa, ya. Kalau masa kanak-kanak tu kita betul-betul tunjukkan value yang bagus, bukan hanya contoh tapi kita ajarkan, kita bacakan apa keperluan kita solat, bukan untuk kerjaya,
apa keperluan kita belajar, bukan setakat markah, kan. Banyak je orang yang markahnya tinggi, kan, tetapi dia tak dapat pekerjaan yang baik. So you nak pilih mana? Nak pilih markah bagus tapi tak ada kejaya ke, atau kejaya rendah ke, atau markah biasa-biasa je tapi kejayaan nanti tinggi? Apa goal yang you nak capai? Ilmu ke atau duit? Bila duit macam ni, kita bantu discuss untuk terokai apa yang dia fikirkan, kan, apa yang dia inginkan, kan, cara pandang dia tu macam mana, kan. Macam mana dia berfikiran, macam mana dia goals yang dia harapkan nanti di kemudian hari, itu bergantung kepada ilmu apa yang dia dapatkan di sepanjang perjalanan hidup dia. Ya, walaupun dia dah teenager, rasanya mungkin dah terlepas dah nak kontrol dia back to 5 rule tadi, kan. Bukan maknanya tak boleh berubah, ya. Walaupun dah sampai ke tahap teenager, masih boleh lagi diajak bincang. Tetapi gunakan kaedah, cara-cara perbincangan yang tidak menggurui, yang tidak menjadi doktrin, yang tidak mengajar. Tak boleh. Kalau ni yang hitam putih macam tu, tak macam tu, kan. Dengan teenager ni kita kena bertolak ansur untuk duduk sama-sama melakukan satu dialog, ya, seperti yang tadi saya contohkan. Bagi dia banyak-banyak kalimat soalan. Kenapa abang hargai mak? Kenapa lagi respect kepada aunties? Kenapa abang rasa yang berpangkat tu lagi successful walaupun dia tak solat? Apa pandangan abang mengenai kehidupan akhirat? Abang dah tahu ke belum kalau sebetulnya hidup di dunia ini sebentar saja? Macam tu, kita gali dulu. Mungkin dia tak tahu, mungkin dia belum sampai ke tahapan apa yang kita fikirkan, bahawa kerjaya tu jadi tak penting kalau tak solat. Itu pentingnya kita bagi soalan dekat dia. Sebab dari jawapan dia lah kita jadi tahu tahap mana pola berfikir dia. Ya, jadi kepada Puan Sahida, cuba banyakkan dialog dengan anak kita. Bagi banyak soalan, apa yang dia fikirkan, kerangka mana dia nak bawa goals hidup dia tu, kan. Dah ada goals ke belum, kan, macam tu. Dia dah kenal ke dengan nilai-nilai kebaikan yang kena kita perjuangkan, kan. Maksudnya apa artinya, mungkin dia memiliki pemikiran yang kalau pangkat tinggi, duit banyak, gaji banyak, hidup senang. Mungkin dia just terfikir sampai situ. Dia tak tengok secara keseluruhan. The whole story dia tak tahu, kan. Bahawa orang yang macam mana, banyak contoh orang yang bergelimang harta tapi rasa tak bahagia. Contoh, kan, ya. Boleh je kita duduk sama-sama tengok movie yang value ke arah situ ada, yang mengajarkan kepada anak kita bahawa tidak semuanya orang tu boleh berbahagia kalau materi itu tercukupi, ya. Boleh juga kita membawa kepada pemikiran yang kebahagiaan tu tak terletak daripada harta, ya, kan. Bahawa nilai penghargaan, pahala yang tinggi di hadapan Allah tu bukan dilihat dari pangkat yang cemerlang, contoh macam tu, ya. Jadi tetapi untuk sampai ke situ, untuk sampai ke tahapan ke situ, tanya dulu soalan, sampai tahap mana anak kita tu berfikir, ya, sampai tahap apa yang dia fikirkan tu. Baru boleh kemudian kita ajak sama-sama untuk menyamakan pikiran yang sama dengan kita, macam tu, ya. Kunci daripada membawa atau menemani anak remaja ni adalah dialog, ya, discussion. Itu yang kunci yang paling penting untuk membersamai anak-anak remaja kita, kan. Sebab dengan discussion ni, dengan memberikan kalimat-kalimat soalan ni, anak kita jadi lebih tahu apa yang anak kita fikirkan, ya. Seperti yang tadi saya katakan, jangan-jangan apa yang dia fikirkan tu tak sama dengan apa yang kita fikirkan, ya. Macam tadi yang ada boyfriend tadi tu, kan. Memang selalunya macam tu, selalunya berbeza. Kita dah tak fikir tahap lain, anak remaja kita tu
berfikirnya tahap rendah lagi kan. Itu yang kita turunkan derajat berfikir kita supaya sama-sama dalam satu level yang sama dan boleh berbincang untuk lebih jauh dengan anak kita ya. Okey, terima kasih Kak Dewi atas jawapan dan juga terima kasih kepada semua tuan-tuan puan-puan sahabat yang bertanya soalan juga. Kita harap jawapan itu membantu dan juga bermanfaat. Bila kita cakap pasal apa tadi, Kak Dewi sebut berdialog ataupun bertanya soalan kepada anak ini akan lebih membuka ruang kepada kita sebagai ibu bapa untuk explore ataupun kita nak kenal anak-anak kita bagaimana, dan saya yakinlah, saya pasti ibu bapa pun yang ada dalam ni nak kenal lah anak ni jenis yang macam mana kan, pendekatan apa yang sesuai dan sebagainya. Okey Kak Dewi, saya kira hari ini cukup dah masa kita. Cukup dah masa kita untuk hari ini. Kita terlebih sikit, tak apa. It's okay. So saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dewi atas segala perkongsian, input-input menarik yang dikongsikan. Kita harapkan ianya bermanfaat dan boleh diamalkan lah, dipraktikkan, diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Terutama kita lah sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah kepada anak-anak kita kan, anak-anak remaja, kanak-kanak dan sebagainya kan. Jadi betul. Terima kasih juga semua yang bersama kami daripada mula sehingga habis kan pada saat ini. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang berada di FB. Okay, so itu saja daripada kami untuk hari ini. Santai Duha seri kedua berkaitan mendekati jiwa anak kecil dan remaja. Harapnya perkongsian, penyampaian Kak Dewi hari ini tentang 5 keperluan anak tadi dan juga cara komunikasi adalah dapat menjawablah persoalan macam mana nak mendekati jiwa anak muda. Ada pada huraian-huraian, ada pada perbincangan kita dalam perbincangan ini. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih sekali lagi Kak Dewi dan juga semua yang bersama kami hari ini. InsyaAllah panjang umur kita akan jumpa lagi akan datang. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan berjumpa lagi. Jadi saya tutup Kak Dewi sampai hari ini ya. Sampai kali ini Kak Dewi. Ya, terima kasih banyak Nani. Satu ayat yang penutup dari saya, bahawa kita sebagai orang tua, kita menjadi orang tua tu tak ada expired date-nya ya. Selamanya, sekali kita menjadi orang tua, selamanya kita menjadi orang tua ya. Itulah kenapa kita sebagai orang tua ni tak perlu rasa sungkan untuk meneruskan mencari ilmu ya. Sebab hari ni, esok lusa, tahun depan, 10 tahun lagi, kita still jadi orang tua. Jadi teruskan mencari ilmu untuk menjadi ibu bapa yang baik ya. Itu saja dari saya Nani. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah Wal-As. Bismillah. Amin. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Kak Dewi dan terima kasih semua para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lain kali insya-Allah.